السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perkataan yang lebih layak dan lebih tepat untuk kita gunakan di dalam kehidupan kita di awal hari ini, melainkan kita mengucapkan dan melafazkan Alhamdulillah di atas segala kurniaan dan nikmat Allah, terutama peluang dan ruang untuk kita hadir salat pada pagi ini. Ketika pagi ini kita bangkit dan bangun dalam keadaan diberikan kesihatan dan taufik, la haula wa la quwwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan melainkan daya dan kekuatan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kita boleh bangkit awal pagi, kita siap mari salat subuh berjamaah, adalah nikmat yang mungkin tidak semua manusia diberikan peluang dan ruang itu. Apatah lagi salat yang kita lakukan ini ketika dan saat malaikat sedang bersilih ganti turun menyaksikan apa yang kita lakukan. Dalam kehidupan kita, tuan-tuan, sedikit muqaddimah pada pagi ini. Kita berlumba-lumba melakukan perbuatan dan amalan untuk dilihat oleh orang-orang yang kita maksudkan tujuan perbuatan tersebut. Barangkali sebahagian kita bila dia buat sesuatu, dia mengharapkan perbuatan dia dilihat oleh orang yang dia inginkan, supaya perbuatan itu mungkin dihargai ataupun mungkin disukai, disayangi dan dibalas. Sebab tu bila kita buat, kita cari waktu-waktu yang orang tengok. Ni secara umum lah. Mungkin kita nak mengambil hati dia, atau kita nak mengambil kepercayaan dia, kita nak mengambil perhatian dia, kita buat supaya dia nampak perbuatan kita. Mungkin sebahagiannya tak salah. Tetapi dalam konteks kita pada waktu pagi ni, malaikat melihat apa yang kita lakukan. Pada waktu pagi ini, setiap daripada tindak tanduk tuan-tuan diperhatikan oleh malaikat kerana ia bersilih ganti pada waktu ini. Betapa beruntungnya manusia yang diberikan kekuatan untuk dia bangkit pagi. Lebih bersyukur kepada Allah jika keluarganya juga bangkit bersama-sama dengannya. Allah menyebut di dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, peliharalah diri kamu, wa ahlikum, dan keluarga di bawah jagaan kamu daripada siksaan api neraka. Allah menyebut tentang diri kita, kemudian Allah menyebut tentang keluarga kita. Sebab itu orang beriman dalam kehidupan dia, selain daripada dia menjaga dan melindungi diri dia daripada api neraka Allah, dia bertanggungjawab untuk memastikan keluarga dia, anak dia, isteri dia. Sebab itu Nabi SAW menyebut dalam hadis yang selalu kita dengar, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih.
Setiap daripada kamu itu bertanggungjawab, ra'in. Wa kullukum mas'ul. Mas'ul. Setiap daripada kamu akan bertanggungjawab. Mas'ul artinya ditanya dengan orang yang di bawah tanggungan kamu. Mudah-mudahan Tuhan merahmati kita dan keluarga kita, insya-Allah ta'ala. Kita ambil satu hadis pagi ini sebagai semangat kita bangkit pagi ni. Kita mari salat, sekali kita sambung pengajian kita. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahih dia. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatu bil-lail wa malaikatun bin-nahar wa yajtami'una fi salatil fajr wa salatil 'asr wa yajtami'una fi salatil fajr wa salatil 'asr ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون أو كما قال hadis rawahul Bukhari. Hadis ini tuan-tuan kalau kita faham makna dia, kita akan semangat untuk bangkit awal. Kita akan usaha untuk datang salat subuh berjamaah. Kita akan usaha untuk mulakan kehidupan kita dengan ibadah, terutama sekali dalam hadis ini disebut salat. Apa maksud hadis ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yata'aqabuna fikum malaikah bil-laili wan-nahar. Sesungguhnya dalam kehidupan kamu ni, manusia ni, kita ni, yata'aqabun, saling berganti, diawasi dan diperhatikan. Nabi bagi tahu dekat kita, sesungguhnya dalam kehidupan manusia ni dia silih berganti. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Dalam kehidupan manusia ini silih berganti, saling bertukar. Malaikat yang mengawal dan mengawasi manusia, yang memerhatikan manusia, yang melihat manusia, yang mencatat tentang perbuatan manusia, bil-lail wan nahar, di waktu malam dan siang. Ditukar. Dan malaikat ini ditugaskan oleh Allah untuk memerhatikan setiap perbuatan, tindakan, perkataan yang dilakukan dan diucapkan oleh manusia. Bil-lail wan nahar, malam dan siang. Kemudian Nabi kata, wa yajtami'una, mereka itu berkumpul, berhimpun dan bertemu fi salatil fajr, pada waktu salat subuh. Salat subuh ni, wa yajtami'una, malaikat ini berhimpun dan berkumpul, wa yajtami'una fi salatil fajr wa salatil asr, pada dua waktu salat, iaitu salat subuh dan salat asar. Salat subuh ni kerana ia permulaan kepada siang, manakala salat asar ni dia adalah permulaan kepada malam.
Sebab itu kita bila masuk asar, berakhirlah hari tersebut. Pasal itu kiraan kita ni dia kira maghrib. Kan? Maksudnya kalau kata kita hari Ahad ni, asar tu merupakan penamat kepada hari ini. Kerana maghrib dia sudah masuk kepada hari yang baru. Wa yajtami'una fi salatil fajr was salatil asr. Mereka itu berkumpul pada waktu subuh, salat subuh, dan pada waktu salat asar. Mereka berhimpun, bertemu, ijtima'. Sebab tu salat subuh ni salat yang malaikat tengok, saksikan. Kemudian hadirin mukminin, thumma ya'ruju alladhina batu fikum. Kemudian malaikat ini naik ke langit. Mereka naik ke langit. Yang pagi bila turun, bila habis dia punya tugas dia naik ke langit. Lepas tu saat lagi kalau kata subuh naik, turun malaikat malam. Malaikat malam naik, turun malaikat siang. Apa yang menariknya? Ketika mereka naik menghadap Allah Azza wa Jal, Allah bertanya tentang kita. Fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Allah bertanya kepada malaikat-malaikat ini yang naik setelah menyelesaikan tugas mereka, wa huwa a'lamu bihim, walhal sedangkan Allah itu maha mengetahui keadaan hambanya tanpa perlu dia bertanya. Allah menjadikan malaikat ini bukan kerana dia berhajat kepada malaikat ni, bukan kerana dia memerlukan malaikat ini, tetapi untuk menunjukkan kebesaran dan kekuasaan dia. Kita bila baca hadis-hadis tentang malaikat ni, kita kena jangan ada satu perasaan kata mujuk ada malaikat, kalau tidak tak dan Tuhan nak tahu kita buat apa kan. Sebab itu kadang-kadang manusia dia terfikir juga, kenapa Allah buat malaikat ni, untuk apa? Saya bagi contoh perumpamaan, selalu kita bagi contoh. Tuhan dia tidak memerlukan makhluk. Artinya kalau kita tak ada pun, Tuhan tu tak berkurang kerajaan dan kuasa dia. Tapi bila dia buat malaikat ni untuk apa? Untuk apa dia buat malaikat ni? Untuk nak menunjukkan kebesaran dan kekuasaan dia. Saya bagi contoh untuk kita faham. Ni contoh ni bukan nak banding dengan Tuhan lah, tapi untuk kita faham. Dalam kehidupan kita ada benda kita tak perlukan orang buat untuk kita, tapi kita pergi ambil orang tu buat untuk kita. Sebab kita nak habaq kata kita hebat. Bahasa mudah lah kita boleh faham. Sebagai contoh, kan? Tapi kadang-kadang manusia ni memang dia perlukan lah, tapi dalam keadaan tertentu dia tak perlukan benda tu, tapi dia ambil benda tu untuk menunjukkan kebesaran dia. Kita tengok orang-orang besar, pemimpin-pemimpin, dia boleh bawa kereta, tapi dia ambil driver. Contoh, orang besar pemimpin, dia ada driver. Dia tanya, apa boleh bawa kereta? Kita boleh bawa. Awak pakai driver? Oh, saya sekarang sudah lain. Dia tak berhajat, kan? Pengawal peribadi ke, pembantu peribadi ke, dia tak berhajat kepada dia boleh buat kerja-kerja tu, dia boleh uruskan sendiri. Tapi dia ambil benda tu untuk apa? Untuk nak menunjukkan kebesaran dia. Bila orang tengok pun, wih, hebat ni, kan? Itu manusia lah, kan? Contoh hal katalah wakil rakyat ke, mimpin lah, YB ke mana ke, mai bawa kereta sendiri. Tu YB bawa kereta sendiri ya? Driver mana? Dia kata saya boleh bawa kereta. Apa saya pakai driver? Sip sikit. Tak boleh lah YB, kena pakai driver. Wow.
baru nampak ni sikit. Dia nak habaq kata, walaupun dia kata tak, saya boleh bawa lah tak dekat. Tak boleh, tapi orang nampak tu. Tekan pergi sini. Lepas tu pergi paki berjalan. Manusia. Dia nak tengok. Maknanya dia tak memerlukan hajat benda tu, tapi adanya benda itu melambangkan kebesaran dia, kedudukan dia, ranking dia. Kan? Dalam hal ini, kalau kehidupan kita macam tu, apatah lagi kalau nak kita bandingkan dengan Allah Azza wa Jalla. Dia tak memerlukan malaikat untuk berurusan. Dia mengetahui apa sahaja yang kita lakukan di dalam pengetahuan Allah. Jangan kita sangka kata kalau malaikat ni tak tulis ni kira Tuhan tak tahu. Tak, dia tahu. Dia naik, Allah tanya. Allah tanya tu bukan untuk kerana Allah tak tahu. Wa huwa a'lamu bihim, dia tahu. Tapi dia tanya. Kan, untuk kita mengetahui. Baik. Apa soalan yang Allah Taala tanya bila naik malaikat ni pergi kat dia? Fayasaluhum, soalannya, kaifa taraktum ibadi? Kaifa taraktum? Masa kamu tinggalkan hamba-Ku ni, ibadi. Masa kamu naik meninggalkan hamba-Ku, yang subuh naik ganti yang asar, turun yang asar, yang malam naik yang siang, turun yang siang naik yang malam. Kaifa taraktum ibadi? Masa kamu naik meninggalkan hamba-Ku, apa yang dia lakukan? Dan masa kamu turun bertemu dengan dia, apa yang sedang dia lakukan? Yang baru naik ni, masa hang tinggal dia dah buat apa? Masa hang pi awal tu, masa duk jumpa dia awal-awal tu, dia mesti, tuan-tuan, pertama yang turun, masa turun tu tengok dia duk buat apa. Lepas tu naik balik ni, masa tinggal tu dia duk buat apa? Tuan-tuan, kita salat subuh tadi turun malaikat. Lepas tu dia akan naik nanti bila habis urusan dia, turun malaikat lain pula. Salatul Fajr dan Salatul Asr. Salat subuh dan salat asar. Pasal itu dua salat ni besar, berat. Bukanlah makna tuan-tuan sembahyang dua ni ya. Sekejap lagi kalut. Dia tak abang lepas-lepas pada kuliah subuh itu, duk tengok asak dengan subuh dia duk sembahyang, lohok tak sembahyang. Tu dia lah hang tak erti. Lohok siapa nak nampak? Malaikat main subuh ngasak ya. Apa jawapan malaikat? Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana keadaan hamba-hambaku ketika engkau naik meninggalkan mereka dan ketika engkau turun bertemu dengan mereka? Fayaqulun, maka berkatalah malaikat tadi ni, taraknahum wa hum yusallun. Taraknahum, ketika kami meninggalkan mereka, wahum yusallun, dalam keadaan mereka sedang mendirikan salat. Wa atainahum, dan ketika kami datang menemui mereka, ketika kami mendatangi mereka, wahum yusallun, dalam keadaan mereka mendirikan salat. Apa lagi tuan-tuan laporan yang lebih besar dan lebih hebat daripada malaikat melaporkan ketika dia turun, ketika dia turun bertemu dengan kita pada waktu pagi, kita dalam keadaan wahum yusallun, mereka sedang salat. Kami turun subuh tadi, mereka duduk salat berjamaah di masjid. Ni kami naik asar ni pun mereka duduk sembahyang. Kita pergi satu rumah kawan kita, kan, tanya bini dia, mana dia, kan, mana cikgu pergi mana? Cikgu pergi masjid, tak balik. Kita dengar pun bagus cikgu ni, Masya Allah. Tak apa, sekejap lagi saya main lain. Kita pergi pula, balik lah cikgu. Tak balik lagi, Masya Allah.
Duduk di masjid, duduk di masjid. Kalau nak jumpa pergi masjid. Sampai tokoh tu lah. Saya ni pun kalau jumpa dia macam jumpa Lailatul Qadar. Punyalah. Pergi masjid tengok tak ada. Tanya tu imam, mana cikgu? Tak main? Kalut. Bini dia kata main masjid. Masjid lain. Buat masjid. Kita kalau pergi rumah orang kan, dapat kata, Assalamualaikum. Mana cikgu? Bini dia kata duduk sembahyang duha. Allah. Pergi ke apa? Ke 4. Uish. Duha apa? Pergi waktu mana pun duduk sembahyang. Ada. Pergi waktu mana pun duduk baca Quran. Kita mendengar pun orang main minta anak kita pun kita pergi melawat, pergi ziarah, pergi tengok. Ada. Kan? Tu yang saya cerita tu, satu orang tu. Dia nak ambil menantu. Antara benda yang tuan-tuan semua kena, kita pun tak tahulah, tapi antara benda yang paling tinggi dalam negara ni, yang dalam negeri ni lah, bukan dalam negara, saya ingat dalam negara pun sama, ialah kadar perceraian di kalangan B40. Dalam rekod di Jabatan Agama tu, dan di Perlis ni tuan-tuan tak ada satu kes. Satulah bukan banyak. Di Perlis ada satu kes. Rekod ni belum dipecahkan, tapi rekod ni lah rekod. Ada perceraian yang berlaku tidak sampai 24 jam dari tarikh perkahwinan. Ada di Perlis. Tak sampai 24 jam cerai. Tapi sebab dirahsiakanlah, tak bolehlah buka kan. Tapi ada. Dan sekarang ni dalam datanya yang kahwin dua pun banyak lah kan. Itu tak apalah, tak sebelah. Data menunjukkan perceraian di kalangan B40 sangat tinggi. Ikut data rekod yang ada dalam catatan di negeri ini. Hadirin mukminin, sebab saya tu kita nasihatkan diri kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmat keluarga dan perkahwinan ni. Salat. Kalau kita dengar punca-punca perceraian ni, bukanlah semua tak elok. Kadang-kadang benda yang orang tak ada jodoh, kau cerai tak apalah. Tapi sebahagiannya dia menjurus kepada masalah iman. Wa atainahum wa hum yusallun. Kata dalam hadis ni, dan kami mendatangi mereka dalam keadaan mereka sedang salat. Nampak? Jadi hadirin mukminin, apa yang boleh kita ambil? Kalau kita tahu dua waktu ni Allah Ta'ala turunkan malaikat untuk menulis dan mengawasi kita, maka ambillah peluang kita isi kedua-dua waktu ni dengan kita menunaikan salat, supaya bila naik laporan kita kepada Allah dalam keadaan kita menunaikan salat. Kan? Mudah-mudahan hadis itu memberikan pengajaran kepada diri saya yang bercakap dan kepada tuan-tuan yang mendengar. So kita sambung perbincangan kita. Setelah daripada kita meninggal dunia, kita akan bangkit pada hari akhirat esok. Hadirin mukminin, ni kita nak masuk kepada fasa berikutnya, iaitu fasa kehidupan akhirat. Dalam kuliah-kuliah yang lepas, ni sambungan syarahannya. Hadis-hadis yang lepas kita dah sebut tentang kematian manusia. Manusia dah mati, masuklah lubang kubur, melalui fitnah, azab dan nikmat kubur. Apa yang saya nak sebutnya, kita akan bangkit semula pada hari yang mana Allah Ta'ala akan tentukan esok. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ni kita nak bangkit balik esok.
Pertama tuan-tuan, kita agak keliru sikit orang kita ni. Kita dah sebutlah dalam kuliah kita. Bila mati esok ni, yang duduk di dalam kubur, lubang kubur itu ialah jasad, batang tubuh kita. Sedangkan ada satu lagi unsur dalam kehidupan kita yang namanya ruh. Kerana hidup kita ni dia ada dua unsur. Satu dia panggil ruh, satu lagi dia panggil jasad. Jadi bila berpisah roh dengan jasad ni dibawa ke kubur. Roh ni Allah Ta'ala letakkan di alam barzakh, yang kita duk sebut 3-4 kali tu. Adapun alam barzakh ialah suatu tempat yang mana dia berada di antara dua alam. Tembok. Pasal itu dia panggil barzakh, tembok, dinding. Terkepung di antara alam dunia dan alam akhirat. Orang yang duduk di alam barzakh, dia tak boleh pergi ke alam dunia, dia tak boleh balik semula ke alam dunia, dan dia tak boleh pergi ke alam akhirat. Dia berada terkepung di antara dua alam ni, nama dia barzakh. Sebab itu orang yang dah berpindah ke alam barzakh, dia tak boleh balik ke alam dunia. Sebab itu kita katakan orang dah mati tak boleh balik ke dunia. Tak boleh. Kerana dia sudah berada di alam barzakh, dia tak boleh cross mai balik ke alam dunia ni. Orang yang dah masuk ke, once bila dia masuk ke alam barzakh, dia duduk di situ sampai dibangkitkan semula. Dia tak boleh keluar daripada situ. Roh dia duduk di situ. Sebab tu kita kata tak balik, roh tak balik ke dunia. Di sisi ahli sunnah, roh tak balik ke dunia. Cuma kalau kita mimpi, kalau kita jumpa dengan orang yang dah mati, yang tu kita kata pertemuan roh dengan roh. Adapun dia nak balik mai ke dunia, balik mai ke rumah kita, tengok anak-anak duk buat apa, tengok keluarga duk buat apa, yang ni semua dakwaan yang tidak ada sokongan daripada dalil. Tak ada. Tak balik mai. Dia duduk alam barzakh. Bila kita mati esok, dan alam barzakh ni dia ada tingkatannya. Dia bukan semua duduk dalam satu grup. Itu yang kita dah lalui dalam kuliah-kuliah kita tu. Bila kita balik ke alam barzakh ni dia bukan satu tempat himpun semua dah. Dia akan pecah pula ikut kategori. Sebab itu ada roh di sini, ada roh di situ. Yang baik duduk sama-sama roh baik, yang jahat duduk sama-sama roh jahat, dan dia pun tak bertemu. Sebab itu tuan-tuan hadirin mukminin, bila kita lalu kok kubur, kita nak takut apa? Bila tuan-tuan lalu kok kubur, tuan-tuan nak takut apa? Kerana di dalamnya ialah tubuh-tubuh manusia yang sudah tidak bernyawa. Dan satu benda yang paling pelik, kenapa kubur dikaitkan dengan hantu? Satu benda yang kita nak kena selesaikan pagi ni ialah kenapa bila orang sebut kubur hantu, kubur hantu, kubur hantu. Hantu tak duduk di kubur. Yang ni khurafat yang paling besar ni, kepercayaan yang paling mengarut sekali. Orang percaya kata hantu pakat duduk di kubur. Hantu mana duduk di kubur? Hantu yang duduk di kubur ni hantu Cina ya. Orang kita dia percaya, sampai lah ni dia percaya kalau lalu kok kubur hantu. Lepas tu dia bila dia lalu kok kubur dia rasa seram sejuk, dia rasa takut. Benda yang betulnya ialah bila dia lalu kubur dia rasa takut mati. Yang tu betul. Bila dia lalu kok kubur dia rasa takut mati. Ish, dia kata aku pun tak lama lah ni. Atau dia lalu kubur dia takut. Duk sorang-sorang lantu. Macam mana nak jawab esok ni? Boleh jawab ke tak boleh jawab? Duk sorang-sorang lantu ni kena pukul. Yang tu okey. Tapi bila dia lalu, seram. Sejuk. Balik pada mana? Saya baru balik pada masjid, tapi lalu kok kubur. Seram. Balik pada masjid. Dia balik dia takut. Saya rasa macam ada duk tengok saya. Duk tengok apa? Ada hantu di kubur? Tak ada. Kalau tuan-tuan nak tahu ada tak ada hantu di kubur, tuan-tuan pergi malam.
Siang kot hantu tak ada. Pergi malam. Nabi pergi malam. Pukul 10, pukul 11 pergi kubur. Bagus. Bila pergi malam ni dia berasa macam kan kelam, gelap. Kubur ni kan gelap. Kubur ni kan gelap kan. Jadi dia rasa macam kita dah mati tu kan. Insaf lah nak buat jahat pun. Dan tuan-tuan, dalam laporan polis, saya pergi ceramah di polis hari Selasa baru ni. Saya tanya, ada tak dalam rekod polis orang mati kena cekik hantu kubur? Saya tanya polis. Dia kata ada laporan polis yang tutup kes kerana dipercayai ataupun kes ditutup, suspeknya ialah hantu yang cekik mati kubur. Tak ada. Polis kata dalam sepanjang siasatan ni tak ada lagi suspek di kalangan hantu. Tapi orang Melayu dengan hantu ni kan, ada satu kes kawan tu dia ada lah masalah keluarga dia, tapi mak dia duk kata dia kena hantu, bawa mai berobat. Orang yang berobat ni dia boleh rasa lah kawan ni ada gangguan ke tak ada gangguan, sebab pengalaman. Dia panggil tajribah. Orang yang duk biasa berobat orang ni, dia dalam hantu dalam dunia ruqyah, dalam dunia ruqyah ni, apabila manusia dia berinteraksi dengan jin, dia berinteraksi dengan syaitan, ataupun dalam istilah kita hantu, dia panggil experience, tajribah, pengalaman dia. Sebab itu kadang-kadang perawat ni, sebahagian orang yang memang duk merawat orang-orang yang kena sihir ni, dia tahu apa benda hantu tak suka, dia tahu apa benda hantu suka, walaupun benda tu mungkin tak disebut di dalam hadis. Tuan-tuan faham tak? Kadang-kadang macam ni lah kita berurusan. Contoh macam ni lah, benda tu tak ada disebut dalam fakta, tapi oleh kerana kita pernah berurusan dengan binatang-binatang ni, kita tahu binatang ni dia suka apa, dia tak suka apa. Dan kalau kita bagi ni dia makan, kalau kita bagi ni dia tak makan. Hang tahu mana? Dalam buku tak cerita. Pengalaman. Pasal dia berurusan dengan benda tu. Jadi orang yang duk merawat orang kena hantu ni, duk merawat orang kena sihir ni, dia ada experience apa benda yang orang ni, hantu ni suka, hantu ni tak suka. Sebab tu kadang-kadang ada benda-benda yang memang Quran tak sebut, hadis tak sebut, tapi kita boleh amal kerana pengalaman. Dan benda ni boleh jadi, boleh jadi, boleh tak jadi. So bila orang yang duk biasa beramal, bermuamalah dengan hantu syaitan jin ni, bila satu orang mai, dia dah boleh nampak, dia dah boleh tahu kata kawan ni ada gangguan ke ataupun tak. Jadi budak ni, ni saya nak cerita ni, budak ni dia rasa macam dia takut. Nampak macam dia takut. Nampak dia tak bercakap dengan orang, dia macam trauma tau. Jangan takut macam trauma. Mak dia kata hantu ni, hantu. Bawa mai berobat. Satu orang yang nak berobat ni tengok, ni bukan masalah gangguan syaitan ni, bukan masalah gangguan hantu ni. Ni masalah lain ni, jiwa ni, masalah psikologi. Lepas tu dah bagi tahu kata dia tak ada gangguan. Dia ada gangguan, dia ada gangguan. Dia lebih pula pada yang nak merawat ni kalut. Contoh macam ni lah. Tuan-tuan bawa anak tuan-tuan pi di hospital, tuan-tuan duk rasa dia COVID. Doktor cek kata dia demam biasa. Dah dia COVID. Dak, kita dah test dah. Dak, dia COVID. Kalut. Doktor kata saya nak kata COVID tak boleh lah, pasal saya dah cek apa semua tak ada, tanda tu tak ada, apa tu sel apa semua tak. Dia COVID orang abang. Doktor tu pun tulis COVID, tulis. Dia suruh tulis COVID. Faham tak? Kawan tu tahulah dia doktor. Dia tahu ni macam ni, mai duduk tang ni, dia pergi duduk tang tu.
Jadi bila perawat dia bagi tahu, kata kau ni tak ada gangguan, bukan hantu. Rupa-rupanya tuan-tuan, ada hantu besar sebenarnya. Budak tu cuba dirogol oleh pak dia. Tu hantu dia. Bila dia cuba dirogol oleh pak dia, jadi dia trauma, dia takut. Suatu bila dia tengok orang, dia rasa takut. Dia macam hantu, macam ada sesuatu. Ada cerita di sebalik itu. Ya. Ada cerita di sebalik itu. Bukan gangguan hantu ni. Hantu ni nak kena katuk orang ni. Ya. Sebab tu kadang-kadang bukanlah kita kata hantu ni ada, sihir ni ada, tapi tak semua benda nak dikaitkan dengan sihir. Kan? So, baik. So bila kita mati ni, masuk dalam kubur, roh kita pergi dalam jasad. Bila kita masuk dalam kubur, batang tubuh kita ni hancur di mamah. Kecuali Allah Ta'ala selamatkan dan rahmat berapa jasad. Memang ada dalam nas seperti hadis ayah Jabir. Jabir kata ayah dia mati masa peperangan Uhud. Bila korek balik, berlakunya banjir. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi ke Uhud, tuan-tuan tengok kan ada perkuburan syuhada Uhud tu. Sebenarnya pernah berlaku banjir sehingga keluar jenazah-jenazah ni. Jabir kata ayah dia Abdullah. Jabir kata masa pergi tengok jasad ayah dia, sama seperti hari pertama dikebumikan, kecuali ada koyak sikit kat telinga. Jasad dia tak rosak. Jasad ayah Jabir. Jadi kita tak nafikan kadang-kadang ada orang pengalaman dia korek jenazah, nak tukar nak korek. Kan kadang-kadang macam satu kes. Tuan-tuan yang tak ada kerja mungkin boleh masuk tender. Tapi tender ni berisiko sikit lah. Dia bila katalah ada nak buat jalan, kena kubur. So bila kena kubur, kita kena korek kubur tu, pindah pergi ke tempat lain. Satu kubur masalah mesyuarat jawatan kuasa tu, saya tanyalah. Saya kata, berapa kontraktor ambil untuk pindah satu kubur lain? Kan korek-korek pindah kutik-kutik tulang ke apa yang ada, pindah pergi ke korek kubur lain. Pasal kubur tu kena jalan ke, ada projek ke apa ke. Satu kubur ke tentang kubur. Masa mesyuarat dululah, saya pun tak ingat mesyuarat bila. Satu kubur 1,000. Bersiko, pokok sekali kita korek-korek sekali dia dan korek elok ya. Orang kita ni dengan orang mati ni dia takut suruh. Nak mandi mati takut. Sepanjang saya duk tanya orang yang mandi-mati, ada tak yang mereka bersabuk sama? Tengah-tengah duk mandi, dia tahan tonyoh kuat sangat lah. Ataupun tengah-tengah kita duk sabun, dia tolak tangan kita, tak ada duk sabun lah. Tapi kalau nak ajak ahli keluarga ke orang ke, satu mungkin ilmu lah, dia takut ilmu dia tak ada. Tapi nak menguruskan orang mati ni sepatutnya kita tak payah takut lah, pasal dia dah mati. Kita buat apa pun dia tak boleh buat balik. Kok tuan-tuan angkat tangan, dia tangkat elok sikit. Ataupun tuan-tuan pegang dia pegang tuan-tuan balik. Kalau ada cerita-cerita macam ni kan? Macam saya ajak kemarin dulu di Kuala Perlis, pengurusan jenazah kan. Saya kata bila kita mati, kita kena ambil kain, kita tutup jenazah Nabi ni. Bila dia meninggal, dalam hadis Aisyah, ditutup dengan kain daripada Yaman. Kain daripada Yaman. Kain daripada Yaman, ada jaluk-jaluk. Dalam hadis tu dia kata ada garis-garis. Artinya bila mati kita ambil, kita tutup. Sunat. Di sisi jumhur fuqaha, kita tutup jenazah ni sunat. Elok mati ya kita tutup. Tutup jenazah dia. Kain apa pun tak apalah, tutup. Tu yang kita kata tu, orang yang dah mati ni tuan-tuan, dia dah tak ada jasad. Dia ada jasad, dia tak ada roh. Dia tak boleh buat apa. Uruskan macam biasa. Apa yang saya kata? Saya kata tuan-tuan jangan duk tidur masa jenazah duk atas rumah awak. Sat lagi dan kucing hitam lompat mangkit tu. Ada orang Melayu percaya kucing hitam lompat mayat dia mangkit balik. Tu yang tak tidur duk tengok kucing hitam.
Yang kucing hitam pun hari lain dia tak menyerama, dia tak mai. Hari kawan tu mati dia duk mai. Kan? Ada pengalaman tuan-tuan. Dia kata jangan ustaz, jangan duk kata tak tahu Allah. Saya habis suara. Tok Wan saya dia lompat-lompat mangkit Tok Wan tu. Lepas tu kami talk balik dia leno. Dia tidur mati balik. Ingat gua dia mangkit mangkit hidup balik. Ada juga orang percaya macam ni. Ish, kan? Kemudian bila dah hancur habis, rosak habis apa tulang kita semua ni. Sebab itu tuan-tuan hadirin mukminin, kita kadang-kadang dalam hidup ni ada orang dia ni kan, kecantikan ni satu benda yang manusia berjuang untuk cantik ni kan. Beli ubat. Pasal tu kalau tuan-tuan tengok yang banyak kaya dalam Malaysia ni ialah orang yang jual ubat cantik. Toke-toke yang jual kosmetik ni semua kaya-kaya. Pasal orang ni tang makan dia berkira. Kadang-kadang dia nak makan pun dia berkira. Macam pagi ni masjid jamu, dia dah selamat dah. Alhamdulillah. Dia dah save dah kan. Pergi kedai pun pegang ikan tak, hancur ikan tu dah pegang tak. Dia berkira. Tapi kalau dengan nak bagi muka elok ni, kadang-kadang saya duk pergi juga lah beli barang sabun-sabun ni, duk tengok lah bedak-bedak orang perempuan ni kan, yang bagi muka elok apa. Ui mahal. Boleh beli beras 10 kampit. Nah, bedak-bedak. Tapi orang beli. Pasal apa? Dengan muka ni, jangan buat main. Kan? Ada orang yang nak bagi putih, ada yang nak bagi lembap, ada yang nak tutup lubang. Tu dia. Yang ni apa dia? Yang ni nak bagi lembap. Yang ni nak tutup lubang-lubang hitam. Yang ni nak bagi putih sikit. Yang ni tak mau bagi berminyak. Tu dia. Jenuh hati. Dia ceritalah tu yang apa tu? Penjual tu. Kan? Perempuan tu saya tanyalah, apa dia ni untuk apa, ni untuk apa? Orang lelaki-lelaki dia mudah ya, muka pun kadang-kadang tak basuh. Kan? Nasib baik agama kita ni Islam ni kira bagian. Nasib baik agama suruh ambil wudu. Kalau tidak dia bagi pergi kedai muka pun tak basuh. Kan? Nasib baik agama kita ni kira agama kebersihan ni kan. Saya tengok sebahagian orang yang tak ada agama, bukan dia bersih, busuk, bau semacam, tapi Islam tengok mangkit pagi, basuh muka, ambil wuduk, bersugi, ada mandi wajib. Dan tuan-tuan cuba tengoklah sejarah lah hidupan manusia. Kita orang Islam ni wajib mandi paling kurang seminggu sekali. Jumaat kena mandi. Balok lagu mana pun Jumaat kena mandi. Kan? Tapi setengah-setengah ajaran depa kan mandi. Sebab tu kalau tengok orang putih, orang ni depa tak mandi, busuk. Pasal tu depa boleh travel, rata-rata semua travel depa tak mandi. Ya memang. Pasal tu kita duduk pun kita bau busuk. Tapi Islam ni mati mandi, hidup mandi, tertib, disiplin. Pasal tu orang Islam ni orang yang bersih. Orang Islam ni kalau tuan-tuan nak tengok dia tu Islam Muslim yang bagus, tuan-tuan tengok penampilan dia bersih, mulut dia wangi, muka dia elok. Tapi saya nak cerita ni hak yang muka orang perempuan nak bagi cantik ni. Habis rata-rata ni. Apa orang habaq ubat bagi putih, ku hitam. Kan? Nak bagi makan bagi putih ni, pepaklah makan bagi putih, susu bagi putih, apa semua bagi putih. Sabun asam jawa, ada sabun asam jawa nak bagi putih, tonyohlah bagi putih. Tapi saya nak habaqnya tuan-tuan, cantik lagu mana pun bila kita masuk, pasal tu jangan megah dengan kecantikan ni, jangan megah dengan kehandsomean ni kan? Jangan kita terlupa ataupun kita hanyut dengan kecantikan ni, kerana bila kita masuk esok, saya nak sebut apa? Hancur dimakan ulat. Setengah orang bila Allah Ta'ala kurnia sikit cantik ni kan, kurnia sikit cantik ni, dia lupa diri, dia megah dengan kecantikan, dia rasa besar. Putih sikit dia tengok orang hitam, dia kata macam mana boleh mau kelam. Dia boleh hidup kata cari hok berjenis sikit kan. Kadang-kadang bila duk uri orang saja sembang-sembang dengan tuan-tuan pagi Ahad ni, balik pun pergi mana, takkan nak pindah buat getah tiap minggu.
Orang polis ni kadang-kadang pun tak ada halal tuju kok. Dia kira macam nak pokok getah tu macam wukuf di padang Arafah. Dia cikgu mana? Dia nak pokok getah. Beli apa? Saya kalau tak pi macam tak boleh duduk. Dia pi melahu, melilau, pegang ikan kering sikit, tak tengok belacan ni, dia jadi macam terapi, healing. Dia boleh. Tak boleh apa cikgu? Saja mai. Lepas tu sekali lagi dia pergi pula nak buat latih, dia dua anak. Beli apa? Cari apa cikgu? Saja boleh pergi tengok sayur pun tak apa dah. Tapi tak apalah, dia buat kan tak salah kan. Tapi daripada duk buang masa tu baca Quran habis 2-3 muka. Saya nak sebut apa tadi? Saya nak sebut manusia ni dia kena sedar hakikat dia semua benda tak kekal. Bila dia masuk dalam kubur hancur, musnah. Kan? Kita jangan susah hatilah kalau kita rasa kalau orang tengok kita tak cantik, kita tengok dia pun taklah elok sangat. Kadang-kadang dia pas-pasan ya. Tapi kadang-kadang kalau orang yang mai kat kita tu bukanlah kita, tapi itulah yang kata syaitan ni, bila orang nak mai menikah kan, mai menikah, tapi dia menikah. Kita akan kata apa? Tak padan. Yang saksi-saksi ni yang macam mana Timah? Dengan kita padan. Dia nak keluar. Dengan kita padan. Ya, kadang-kadang mai gemuk dengan kurus, hitam dengan putih. Memang kadang-kadang ni yang saksi-saksi 25% ni yang hak lebih sikit. Pahang tu imam. Dia pergi habaq kat tu imam, Pahang tu imam. Tu imam kata, doa orang polis kita, Pahang. Doa ni dalam borang orang polis kita. Doa lelaki hitam, perempuan putih, Pahang lah. Dia ada bahasa isyarat. Dia kata kau boleh dosa ya. Tapi saya nak habaq ya, putih hitam ke apa, masuklah lubang kubur tu, hancur dia makan. Dan sedar hakikat tu, kita tak takabur, tak sombong, tak megah. Kan? Pasal tu bila kita masuk tuan, hancur mai. Tengok Nabi kata apa? Thumma yanzilullahu minas sama'i ma'an fayanbutuna kama yanbutul baql laisa minal insan syai'un illa yabla. Tu yang kita kata, jangan kita bermegah, jangan kita sombong, jangan kita bangga dengan apa yang kita miliki dalam kehidupan ni. Karena Nabi kata apabila kita mati esok ni, kita duduk dalam lubang kubur, semua daripada apa sahaja batang tubuh kita hancur. Laisa minal insan syai'un illa yabla. Semua ni hancur dimakan ulat, hancur dimamah tanah, hancur rosak. Pasal itu ada orang tanya tentang hukum gigi palsu. Bukan gigi palsu, gigi emas. Gigi emas kan. Gigi emas ni. Kan ada orang dulu dia buat gigi emas kan. Gigi emas ni kalau boleh cabut masa dia mati tu cabut. Boleh faraid tu. Piramli kata apa? Ini pun ada harga, boleh jual. Cabut. Kalau gamak tuan-tuan cabut tu rosakkan mayat, jangan cabut lagi. Biar dulu dia masuk dalam lubang kubur tu, gamak reput sikit apa semua, korek balik, ambil gigi tu. Kalau kita biar membazir tu, gigi mahal, jangan ambil lemah mahal. Kan? Sebut pasal mah ni, manusia macam tu dalam kehidupan ni dia suka benda cepat. Baru ni kan tuan-tuan tengok, saya nak nasihat ni semua sebahagian tuan-tuan. Ramai orang yang kena scam ni. Dan baru ni kita ada satu pelaburan kan, pelaburan emas yang menyebabkan ramai orang rugi. Dan saya dapat satu maklumat lah, tapi tak boleh nak sebut jelas lah. Ada satu orang ustaz kena tipu pelaburan. Pelaburan tu hampir dekat 1 juta. Semua ni kerana apa? Bila saya duk dengar cerita-cerita orang masuk pelaburan, satu toke kena scam beratus ribu sampai kena hutang alung pula pergi bayar. Dah ada seorang orang politik besar yang terkenal juga kena scam ni. Banyak orang kena scam ni. Semua yang kena scam ni, semua dia mula dengan ayat apa? Cikgu,
Cikgu bagi kat saya 100,000, cikgu duduk di rumah, tak payah buat apa. Cikgu tunggu ya, tiap-tiap bulan masuk 20,000. 2 ayat ya, duduk di rumah, tak gaduh buat apa, tunggu duit masuk. Semua scam ni dia akan sebut benda tu. Dan orang kita ni daripada urusan dunia lagi memang dia suka benda-benda yang mudah dan cepat ni, dia bawa perangai tu pi ke dalam urusan agama. Dalam dunia ni semua orang nak shortcut, semua orang tak mau benda yang susah, semua orang nak benda yang mudah. Tu yang kena tipu beratus-ratus ribu tu, yang kena scam tu. Pasal apa? Pasal nak cepat. Bila mai urusan agama, ada orang habaq, tak payah sembahyang, esok mati kita bayar fidyah. Tak payah puasa, esok kita mati kita bayar fidyah. Tak payah duk sembahyang teruk-teruk, bayar duit kat saya tolong sembahyang bagi. Tak payah teruk-teruk baca Quran, bayar kat saya tolong baca bagi. Tu yang boleh. Hatta nak doa dia kata tak payah duk doa, bagi dekat saya RM50, saya tolong doa, tolong mangkit doa. Tu dia. Orang bayar. Pasal nak mudah. Ada siapa cerita tapi Mekah, mutawif ni punyalah cerdik, punyalah pandai akal jenuh. Dia kata apa? Tuan-tuan semua ni yang mana segan nak pi buat ni, nak pi melontak ke apa, segan nak pi, segan ni bukan yang tak boleh pi ni, yang segan nak melontak, segan nak pi tawaf apa semua ni, mai bayar saya pi tolong tawaf. Pi duduk dalam bilik, pi duduk dalam hotel sengak-sengak, kita tolong urus bayar. Hak jenis game balong ni yang penting balik mai di depan dia ada HJ, bayar. Semua orang tolong buat. Dalam agama ni sampai jadi macam tu punya malas. Sebab apa? Wujudnya golongan yang nak ambil kesempatan, dia boleh buat duit dengan agama. Dia tak apa duk teruk baca-baca, bagi kat Mahat Tafiz tu 3,000, depa baca tu kita boleh pahala daripada duk teruk-teruk kita baca. Kita pi cari duit, dapat duit pi bagi kat Mahat Tafiz ni, suruh depa baca, esok kita boleh pahala. Kita tak payah baca teruk-teruk. Ada. Pasal apa kita nak bayar depa baca? Pasal kita tak mau baca. Mak kita mati, kita baca, kita anak. Pasal apa kita nak bayar depa baca? Yang kita bayar depa baca tu tak tentu lagi pahala sampai. Tapi kalau anak baca, confirm sampai. Ada pahala. Nabi sebut. Tapi pasal dalam kehidupan kita, kita tak mau susah. Bayar. Tak mustahil mai satu masa nanti dia tak pi haji, dia pi bayar orang lain tolong pi buat, bagi kat dia haji tu. Kita hampir haji, kata hampir haji, saya doa abang korang, aku bayar korang tu, dia pi buat pakai nama aku. Tak mustahil. Sekarang ada orang nak doa bayar kat dia, dia doa kat kita, nak baca Quran. Satu hari nanti tuan-tuan, dia bayar suruh pi sembahyang Jumaat. Pasal itu kita tentang amalan-amalan yang menggunakan agama ni, nak gunakan dapat duit ni. Dia tak ni, cikgu tak pergi sembahyang Jumaat. Oh tak apa, bayarlah kan tu, dia tolong pergi bayar kat dia. Bawa RM50. Tuan-tuan, kalau satu Jumaat RM50, 2 rakaat kan. Silap pula dia boleh 5 nama, 200 saja aku sembahyang Jumaat untuk cikgu ni, saja aku sembahyang Jumaat untuk cikgu ni. Cikgu tu duduk syok di rumah. Tu yang ada fatwa mana atas saya pun tak dengar habis lagi. Dia kata boleh duduk di rumah, kalau kita dengar masjid bang ini kita boleh ikut daripada rumah. Tu dia. Kalau kata hok yang duduk tepi-tepi ni, apa tak main mayang? Siapa kata kami tak main mayang? Kami mayang. Kami ikut daripada rumah, dengar tu imam. Akan sampai satu masa nanti tuan-tuan, tak. Mayang Jumaat mana cikgu? Putrajaya. Bila pi? Dah buka TV tengok live Putrajaya, ikut agama jadi kalut. Illa azman wahidan wa huwa ajbuz zanab. Nabi kata semua hancur kecuali tulang punggung, tulang pinggul. Yang kita punya tulang pinggung tu tak hancur, kecil ya, halus, tak dilihat oleh mata, halus. Wa minhum yurakkabul khalq yaumal qiyamah. Daripada tulang pinggul inilah akan dibina dan diyurakkab, akan disusun semula
penciptaan manusia, dan dia bangkit sebagai manusia baru, dan dia akan dibawa pada hari kiamat nanti. So perjalanan kita esok ni ialah menuju mahsyar. So kita bangkit esok daripada lalu. Dia macam mana dia nak tumbuh tu? Nabi kata yang tadi ni, yanzilullahu minas sama' ma'a. Allah Ta'ala akan turunkan hujan, dia kena pada tulang pinggung tu, dia tumbuh seperti mana benih kena ayat hujan, dia tumbuh pokok. Tuan-tuan boleh imagine tak? Tuan-tuan tengok National Geographic kan, dia buat rakaman video, dia letak video di situ, tanam satu tumbuhan. Daripada hari pertama hujan tu, dia rakam, rekod, naik tunah, naik apa semua, jadi anak pokok. Bila kena air, pasal tu air ni, Quran kata daripada air tumbuhnya kehidupan. Allah Ta'ala turunkan air, kena tulang tu, kita tumbuh balik jadi manusia. Dan kita akan diheret ke padang mahsyar. Ni next kuliah. Ada yang berjalan dengan kaki, ada yang merangkak dengan tangan, ada yang berjalan dengan muka. Esok pergi padang mahsyar ni dah kita hidup balik, bangkit balik jadi orang. Ada yang berjalan dengan kaki, ada yang merangkak dengan tangan, ada merangkak. Tuan-tuan akan tengok masa tuan-tuan orang malaikat iyung ramai-ramai, pergi padang mahsyar tu, ada yang berjalan dengan kaki, ada yang duduk merangkak tepi tuan-tuan, ada yang muka dia duduk berjalan, muka dia di bawah, kaki dia duduk di atas, mengerek pergi ke mahsyar. Kita akan tengok macam-macam apabila dibangkitkan esok. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmat tuan-tuan. Kita tangguh dulu kelas kita pada pagi ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.